الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمرنا بالتقوى والخلق الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, takwa dan iman adalah pelita yang menyinari hati dan kekalkan kita, memimpin ke jalan yang benar, memenuhi jiwa dengan kebaikan dan rahmah, menghapus sifat yang buruk dalam hati dan menggantikan kebencian dengan kasih sayang, memandu ke arah kesejahteraan dan keamanan di dunia dan di akhirat. Justru karena kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan menunaikan perintah dan menjauhi kejahatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, mampu menjadi contoh dan ikutan umat-umat yang lain. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumat. Kandungan mimbar pada hari ini akan membicarakan secara khusus tajuk kebersamaan mempertahankan Palestina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lembaran sejarah bumi Palestina menyaksikan berbagai kisah duka dan pertumpahan darah yang berlaku dalam rakyat Palestina sejak pendudukan haram Zionis Israel di bumi Palestina yang bermula pada tahun 1948. Selama 75 tahun rakyat Palestina saban hari ditindas, dinafikan hak kemanusiaan dan dizalimi. Bahkan banyak wilayah mereka telah dirampas pendatang haram Yahudi dengan rakus dan tamak tanpa segan silu melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai sifat orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر Wallahu basirun bima ya'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup yang lanjut masanya, dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskan dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, konflik perang di Palestina masih belum berakhir. Sejak 7 Oktober 2023 hingga kini, lebih daripada 5.000 orang rakyat awam Palestina telah menjadi mangsa pembunuhan beramai-ramai oleh rejim Zionis Israel. Manakala tidak kurang daripada 15.000 orang pula menderita kecederaan. Rejim Zionis Israel dengan angkuh dan sombong terus melakukan kekejaman mereka dengan menjadikan kawasan awam seperti hospital, sekolah, dan penempatan penduduk sebagai sasaran serangan udara mereka. Baru-baru ini kamp pelarian Al-Sahti pula diserang sehingga menyebabkan puluhan jiwa terkorban dan tercedera, dan seperti biasanya kebanyakannya adalah wanita dan kanak-kanak. Dilaporkan bahawa lebih 1.000 kanak-kanak dilaporkan terbunuh dalam 11 hari pertama serangan udara Israel ke atas Menandung Gaza, dan secara rata seorang kanak-kanak terkorban setiap 15 menit. Rejim Zionis sebenarnya
telah secara terang-terangan melakukan genosid terhadap umat Islam di Palestina. Betapa hancur dulu hati ini melihat jasad anak-anak kecil, kaum wanita, orang-orang tua dan orang awam bergelimpangan akibat diserang Zionis Israel tanpa sedikit pun rasa peri kemanusiaan. Mereka beranggapan bahwa mereka kuat dan tidak mampu dikalahkan karena berselindung di sebalik kuasa-kuasa besar dunia. Menurut agensi bantuan dan berjaya Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, pengeboman dan sekatan Israel ke atas Gaza juga telah menyebabkan lebih 1 juta orang kehilangan tempat tinggal, yaitu hampir separuh daripada keseluruhan penduduk Gaza. Kaum muslimin dan rahmat Allah, rakyat Palestina yang berada di Gaza khususnya terkepung dari dunia luar. Tembok-tembok besar dan tinggi yang tak ubah seperti penjara dibina bagi memberi tekanan terhadap penduduk Gaza. Tujuannya supaya mereka semua lari keluar meninggalkan wilayah tersebut dan memudahkan rejim Zionis Israel menguasainya. Warga tua, kaum wanita dan anak-anak kecil dikurung di penjara terbuka, diberi tekanan demi tekanan, mereka menderita di tanah air sendiri yang dirompak Zionis, manakala bantuan-bantuan pula disekat masuk oleh Israel. Mereka turut dihimpit oleh pertubuhan-pertubuhan dunia yang dipengaruhi oleh Zionis yang zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Zionis Israel mendakwa mereka pemilik asal tanah tersebut, sedangkan hakikatnya mereka tidak layak pun memilikinya. Mereka merampas Palestina dengan melobi kuasa besar dunia, ketika itu melalui berbagai cara dan perjanjian. Mereka memanipulasi sejarah untuk memperdayakan generasi baru. Mereka juga sering berselindung di sebalik naungan hak asasi manusia. Namun sebenarnya mereka yang bertindak ganas seperti hewan terhadap rakyat Palestina. Rakyat Palestina terus diratah tanpa belas kasihan. Selagi mana Zionis Israel menguasai Palestina, selagi itulah umat Islam di sana akan hidup merana dan sengsara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita di sini dapat beristirahat di kediaman yang selesa, penduduk Gaza hanya berteduh dalam runtuhan bangunan binasa. Ketika anak-anak kita di sini mereka bermain dengan telepon, anak-anak Gaza dijendangkan dengan bedilan peluru dan bom. Ketika kita di sini buntu memilih aneka wadah yang banyak, mereka di sana terpaksa mencatu makanan bagi bekalan untuk hari mendatang. Ketika kita masih boleh bergelak ketawa bersama keluarga tercinta, mereka di sana hilang semuanya sekelip mata. Ketika kita di sini masih boleh merancang untuk bersiap-siap, ketahuilah bahwa mereka di sana menunggu giliran untuk syahid. Mereka juga saudara kita yang wajib kita kasihi dan bantu, apatah lagi dalam keadaan mereka yang ditindas dan dizalimi. Mereka sangat memerlukan bantuan dan sokongan daripada negara-negara luar, terutamanya saudara-saudara seiman. Daripada Muhammad bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahmihim wa ta'atufihim masalul jasad idza istaqa minhu 'udhu tada'alahu sa'irul jasad bis-sahari wal ummah." Maksudnya, perumpamaan orang mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur, akan merasakan demam. Hadis riwayat Imam Muslim. Justru Majlis Sarawak menyeru seluruh umat Islam Sarawak untuk bersama-sama menyatakan sokongan terhadap rakyat Palestina dengan melaksanakan qunut nazilah dan memanjatkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka sentiasa diberi perlindungan dan keselamatan, kekuatan dan ketabahan serta kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh nyata mereka. Di samping itu, Majlis Sarawak mengajak kita bersama-sama terus memberikan sumbangan kepada tabung musyawarah
tabung kecemasan misi kemanusiaan kepada rakyat Palestina melalui kutipan salat Jumat di masjid-masjid dan surau-surau berjemaah seluruh Sarawak yang akan diserahkan oleh Majlis Islam Sarawak kepada Jatim. Semoga harta yang kita infakkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man jahada ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man ghalaba ghaziyan fi sabilillah bi ghairin faqad ghaza." Maksudnya, sesiapa yang mempersiapkan keperluan orang yang berperang pada jalan Allah, maka dia dianggap telah ikut berperang. Dan barang siapa yang menjaga keluarga orang yang berperang dengan baik, maka dia dianggap telah ikut berperang. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam masa yang sama, Majlis Islam Sarawak menasihatkan umat Islam supaya tidak terlibat dalam penganjuran atau turut serta dalam acara yang boleh menjejaskan akidah seperti pesta Halloween dan memandang serius tetap prihatin terhadap hal ehwal yang berkaitan dengan akidah umat. Pesta Halloween dikenali dengan acara pemakaian kostum yang aneh dan mengandungi unsur-unsur yang mistik atau seram amat populer di barat. Ia menarik minat orang ramai untuk turut serta merayakan pesta ini. Dalam kalangan umat Islam, ada yang beranggapan pesta Halloween secara seram semata-mata, tetapi mereka terlepas pandang wujudnya aliman-aliman yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam pesta tersebut. Oleh itu, umat Islam disuruh untuk kembali kepada ajaran agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kepada kemudaratan akidah dan akhlak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini juga bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Sarawak yang akan disambut pada 28 Oktober 2023 ini. Hati menyuruh supaya umat Islam terus mengamalkan daya hidup yang sehat dengan meluangkan masa untuk melakukan sukan, senaman dan sebagainya. Semoga dengan kesehatan akli dan jasmani yang diperolehi akan menjadikan kita mampu untuk terus melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna dan menjalani kehidupan seharian dengan penuh bermakna. Mengakhiri khutbah, mari kita bersama-sama mengambil pengajaran dan penghayatan daripada khutbah ini. Antaranya yang pertama, rakyat Palestina ditekan saban hari supaya mereka lari keluar meninggalkan bumi Palestina. Namun kekentalan dan keteguhan hati umat Islam di sana terus mempertahankan tanah air mereka daripada dikuasai oleh rejim Zionis. Kedua, umat Islam perlu bersatu terutamanya dalam menyatakan sokongan dan pertolongan terhadap rakyat Palestina yang menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis. Ketiga, umat Islam dinasihatkan agar tidak terlibat dalam penganjuran atau turut serta dalam acara yang boleh menjejaskan akidah seperti pesta Halloween dan memandang serius serta prihatin pada hal ehwal yang berkaitan dengan akidah umat. Keempat, umat Islam dapat sentiasa mengamalkan gaya hidup sehat dalam kehidupan seharian. Marilah kita bersama-sama menghadiri firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhadu fihi al-absar. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, dan janganlah engkau wahai Muhammad menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Sesungguhnya dia hanya melambatkan balasan mereka hingga suatu hari yang padanya tergeliat kaku pemandangan mereka karena turun gemetar melihat keadaan yang berlaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك. نسأل الأمراض والعجم وإمام الطيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان الفتن سيدنا مولانا محمد وصل رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول أجمعين والحمد لله في العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وضربهم على الوفاء والراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قاتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم بدد سمنهم وفرق جمعهم وسدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان خصوصا في البلاد الفلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحباء واعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negeri kami, khasnya kepada Sri Faruka Baginda yang di Persatuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang pertama yang di Persatuan Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati, hindarilah kami dari sembarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan, jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti, demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ukurkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak yang di bawah pegangan ahli sunnah wal jamaah.
Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami orang Islam di mana sahaja mereka berada, khususnya negara Palestin. Kurniakanlah ya Allah kepada mereka perlindungan, keselamatan dan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh nyata mereka. Angkatkanlah daripada mereka bala bencana, peperangan dan pemusuhan dengan limpah rahmat-Mu, Tuhan yang Maha Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wasburu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.